Bismillahirrahmanirrahim. Breaking news. Berita paling meletup, paling tergempar hari ini. Tun Daim disiasat atas dakwaan skandal jenayah rasuah dan skandal jenayah pengubahan wang haram secara rasmi di Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki, mengumumkan sebentar tadi bahawa Tun Daim Zainuddin sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dalam skandal jenayah rasuah dan skandal jenayah pengubahan wang haram susulan sitaan sebuah bangunan pencakar langit baru-baru ini. Menurut laporan rasmi SPRM di Putrajaya, Tan Sri Azam Baki memberi jaminan bahawa tindakan agensi anti rasuah itu tidak akan menjalankan operasi dan urusan di bangunan milik Tun Daim yang bernilai 2 bilion ringgit. Tan Sri Azam Baki menyatakan, apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa diperuntuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah milik Tun Daim berkenaan. Maklumat sulit juga menyatakan beberapa aset milik Tun Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan yang sangat berkuasa dalam Malaysia bersama keluarganya, akan terus dirampas dan disita oleh SPRM semuanya susulan keengganan dan kegagalan Tun Daim mengisytiharkan harta dan menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah di dalam Malaysia maupun aset di luar negara. Menurut maklumat dalaman di dalam SPRM, ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan. So, ini adalah perkembangan yang cukup panas berkaitan skandal jenayah rasuah berprofil tinggi, skandal saga pengubahan wang haram Tun Daim bersama keluarganya di dalam Malaysia. Cukup mengejutkan. Orang paling kebal di negara ini iaitu Tun Daim Zainuddin terus menjadi subjek dalam skandal saga rompakan bilion-bilion ringgit dalam sejarah Malaysia. Bangunan pencakar langit yang dimiliki oleh bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin yang merupakan sahabat kesayangan Tun M, adalah satu masalah yang sangat-sangat besar kepada Tun Daim bersama keluarganya. Intelligent information yang dibocorkan hari ini mengesahkan tokoh korporat dan bekas Menteri Keuangan Kerajaan Tun M itu enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya di seluruh dunia. Maka, hartawan yang sangat kaya iaitu Tun Daim menerima arahan daripada SPRM untuk mengisytiharkan pegangan keuangannya dan aset ahli keluarganya. Tetapi kesemua mereka menolak
arahan SPRM tersebut. Tun Daim dianggarkan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, hasil daripada skandal rompakan yang disiasat oleh SPRM ini. Penyelewengan dana awam bernilai lebih 2.3 bilion ringgit telah menyebabkan nama Tun Daim menjadi sangat popular dalam Malaysia hari ini. Wanted untuk disiasat oleh SPRM dalam skandal jenayah rasuah dan skandal jenayah pengubahan wang haram. Bekas Menteri Kanan Tun Daim Zainuddin cukup takut apabila maklumat-maklumat sulit bocor. Beliau dan anak-anaknya disiasat oleh SPRM terhadap skandal rompakan terbesar dalam sejarah negara, iaitu bernilai 2.3 bilion ringgit. Dan skandal ini cukup sensitif kerana ia melibatkan Tun Daim Zainuddin yang selama ini tidak pernah disiasat oleh SPRM. Media-media tempatan mengesahkan ini bukan kali pertama Tun Daim Zainuddin disiasat. Malah yang mengejutkan Tun Daim, beliau tidak menyangka menara pencakar langit iaitu Menara Ilham di tengah-tengah Kuala Lumpur dirampas dan disita oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar buat kali pertama dalam skandal rompakan bilion-bilion ringgit tersebut. Siasatan skandal rasuah Tun Daim ini tertumpu kepada pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat tersenarai awam yang didakwa menyebabkan kegawatan ekonomi Malaysia pada tahun 1990-an. SPRM meneliti pemilikan aset berharga oleh Tun Daim, bekas Menteri Keuangan, bersama keluarganya di dalam Malaysia maupun di luar negara. Pengambil alihan 723 juta saham bernilai 2.3 bilion ringgit dilaporkan menyebabkan indeks komposit Kuala Lumpur menjunam sebanyak 20%. Maka dalam skandal ini Tun Daim dipersalahkan. Dianggap sebagai dalang utama dan mastermind dalam skandal Saga yang menyebabkan negara Malaysia jatuh bankrupt pada tahun 1997-1998. Tun Daim yang berumur 85 tahun pernah berkhidmat sebagai Menteri Keuangan 2 kali dalam tempoh pertama dalam Kabinet Tun M yang ketika itu menjadi Perdana Menteri dari tahun 1981 sehingga 2003. Tun Daim juga pernah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat khas CEP ketika Tun M menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun 2018. Dokumen sulit dalam Pandora Papers mengkantorkan Tun Daim dan anak-anaknya serta isterinya memiliki transaksi-transaksi keuangan haram yang berlaku di beberapa offshore bank luar negara. SPRM telah merakamkan 14 saksi dalam beberapa bulan lalu berhubung skandal siasatan rasuah terhadap Tun Daim dan seorang bekas Menteri Kanan mengenai dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers yang menunjukkan kekayaan Tun Daim mencecah bilion-bilion ringgit di luar negara. Pendedahan Pandora Papers pada tahun 2021 menyatakan bahawa bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin
menyimpan wang secara haram sehingga Tun Daim tidak ada mengeluarkan apa-apa saman fitnah kepada ICIJ yang mengkantorkan Tun Daim dalam skandal rompakan saga di peringkat antarabangsa. Maka disebabkan itu, SPRM meletakkan nama Tun Daim sebagai suspek penjenayah yang wanted di negara ini. Ada yang fikir skandal rasuah Tun Daim sudah ditutup oleh SPRM, oleh Kerajaan Anwar, tetapi akhirnya ia meletup seperti bom nuklear yang cukup-cukup dahsyat. Tun Daim juga dikatakan pemilik beberapa bank-bank di luar negara, khususnya di rantau Afrika. Dan kekayaan Tun Daim ini dipersoalkan oleh kerajaan rakyat. Dari mana sumber kekayaan Tun Daim sehingga mampu memiliki bank-bank yang cukup berpengaruh di luar negara? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan hari ini, Tun Daim Zainuddin tidak dilindungi oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Perpaduan, oleh Kerajaan Madani di Putrajaya dalam skandal saga rasuah Pandora Papers ini. Sebelum Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10, beliau menegaskan bekas Menteri Keuangan Tun Daim perlu menjelaskan pendedahan isu Pandora Papers yang mengkantorkan semua aset-aset kekayaan haram Tun Daim yang tidak pernah diisytiharkan di dalam negara Malaysia. Pandora Papers mengkantorkan Tun Daim dan keluarganya cuba untuk lari daripada membayar cukai dan cuba untuk tidak mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM selama ini. Jika benar Tun Daim tidak merompak bersama keluarganya dalam skandal rasuah saga ini, maka SPRM telah mengarahkan Tun Daim untuk mengisytiharkan harta beliau di seluruh dunia. Ironinya, Tun Daim tidak mahu isytiharkan harta-harta beliau di dalam negara dan luar negara. Bertitik tolak daripada hal tersebut, akhirnya SPRM mengambil tindakan undang-undang yang cukup tegas. Buat kali pertama ke atas Tun Daim yang melanggar arahan Kerajaan Malaysia untuk mengisytiharkan harta. Secara logik perundangan, apabila Tun Chocolate tidak mengisytiharkan harta bersama keluarganya, maka itu adalah harta-harta yang dikumpul oleh Tun Chocolate, hasil daripada kerja-kerja liciknya merompak selama menjadi Menteri Keuangan yang sangat lama di Putrajaya dan Kuala Lumpur. Tun Daim sebagai loyalis kesayangan Tun M merupakan musuh ketat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Aset-aset kekayaan Tun Daim ini memang sangat-sangat luar biasa. Memang sangat hebat. Beliau merompak berpuluh-puluh tahun dalam Malaysia. Akhirnya baru hari ini kantoi memiliki aset-aset haram yang tidak mahu diisytiharkan. Isu lain, aset bernilai 100 bilion ringgit milik parti UMNO didakwa lesap dan hilang di negara ini. Atok dan Tun Chocolate didakwa sebagai dalang rompakan dana 100 bilion ringgit milik UMNO. Sebelum ini didedahkan dalam satu maklumat sulit bahawa Atok dan Tun Chocolate bukan sahaja merompak rakyat Malaysia di Putrajaya, malah mereka merompak UMNO sebanyak 100 bilion ringgit. Tetapi sehingga saat ini Atok dan Tun Chocolate tidak ada memfailkan apa-apa saman fitnah apabila mereka kantoi merompak aset
dan dana milik Parti UMNO sebanyak 100 bilion ringgit. Di samping itu juga, kekayaan isteri dan anak-anak Tun Daim menjadi perbahasan yang cukup panas di seluruh dunia. Kekayaan ini jika diperincikan adalah kekayaan yang banyak disimpan di luar negara. Negara Singapura dijadikan sebagai orang tengah untuk pemuda cara Tun Chocolate dan anak-anaknya mencuci duit rompakan secara haram berpuluh-puluh tahun secara sistematik di peringkat antarabangsa. Saya ulang, berdasarkan perisikan maklumat yang telah dibocorkan, Tun Chocolate bersama anak-anaknya menggunakan bank-bank yang berpangkalan di Singapura untuk cuci duit rompakan secara haram agar ia tidak dapat dikesan oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar. Sialnya, malangnya, setelah kerajaan pintu belakang Tun M dan Tun Daim, iaitu Perikatan Nasional PAS, tumbang pada PRU 15 lalu, skandal rompakan ini tidak lagi boleh disembunyikan di bawah karpet SPRM di Putrajaya. Pandora Papers mendedahkan negara Singapura adalah lubuk untuk geng-geng Tun Chocolate dan Atok menyimpan duit rompakan secara haram berpuluh-puluh tahun. Ketika rakyat Malaysia miskin dan semakin miskin, Tun Chocolate dan Atok semakin kaya raya bersama 7 keturunan mereka memiskinkan negara Malaysia. Hasil kebijakan mereka merompak negara kita dari pintu belakang. Tun Daim dikatakan mempunyai aset kekayaan bersama anak-anaknya di firma bank offshore Kepulauan Virgin Britain, sehingga didakwa anak-anak Tun Daim mengumpul harta-harta kekayaan yang masih tidak diisytiharkan sekarang sejak usia 9 tahun dan usia 12 tahun. Muhammad Amir Zainuddin Daim dan Muhammad Amin Zainuddin Daim yang lahir pada tahun 1995 dan tahun 1998 dikantoikan oleh Pandora Papers masing-masing menjadi pemegang saham di usia sangat muda dalam syarikat Newton Invest and Finance Limited BVI pada tahun 2007 yang memiliki hartanah mewah di London bernilai 10 juta Great Britain pada waktu itu. Menurut dokumen yang diperoleh oleh Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ, Tun Daim dan anak-anaknya adalah pemegang saham bersama dengan ibu mereka, iaitu Naimah Abdul Khalid yang merupakan isteri ketiga kepada bekas Menteri Keuangan itu. Menjelang tahun 2017, ketika anak beranak Tun Daim ini menjangkau usia awal 20 tahun, mereka juga menjadi pemilik beberapa syarikat luar pesisir yang ditubuhkan di tempat perlindungan cukai luar negara, termasuk Splendid International Limited BVI yang memiliki hartanah London bernilai 65 juta ringgit pada kadar pertukaran 2017. Newton Invest and Finance Limited BVI dan Splendid International BVI Company adalah antara senarai firma pemegang amanah dan syarikat berkaitan dengan Tun Daim yang diperbadankan di tempat perlindungan cukai offshore luar negara. Bukti ini didedahkan oleh Pandora Papers sehingga menyebabkan Tun Daim bersama anak-anaknya wanted oleh SPRM, sehingga bangunan Menara Ilham yang tidak diisytiharkan sumber kekayaan Tun Daim ini dirampas dan disita oleh Kerajaan Malaysia. Bank offshore
iaitu firma atau perbadanan yang menyembunyikan segala aset-aset kekayaan dan pelaburan Tun Daim bersama anak-anaknya dan isterinya ini menjadi petunjuk dan bukti baru yang menyebabkan Tun Daim tidak boleh lagi lari daripada siasatan skandal rasuah dan skandal jenayah pengubahan wang haram yang diumumkan oleh SPRM secara rasmi sebentar tadi. Urusan perniagaan dan penyimpanan wang haram ini cukup misteri atas nama Tun Daim dan beliau cukup genius bersama anak-anaknya dan keluarganya menyembunyikan harta-harta haram. Tetapi ia telah dikantoikan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar buat kali pertama bagi tahun 2023. Apapun dengan pendedahan-pendedahan ini, kekayaan dan pegangan saham isteri dan anak-anak Tun Daim di luar negara yang masih tidak diisytiharkan dianggarkan bernilai 141 juta ringgit. Ia belum kira pemilikan kekayaan Tun Daim melibatkan bank-bank di rantau Afrika. Menurut Pandora Papers, Tun Daim antara orang yang paling kaya di dunia kerana memiliki bank-bank di negara rantau Afrika. Jika benar Tun Daim di pihak yang benar bersama anak-anaknya, jika benar Tun Daim tidak merompak, saya nasihatkan Tun Daim jangan takut untuk isytiharkan harta di hadapan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dan SPRM. Dengan pendedahan ini, Tun Daim bersama isteri dan anak-anaknya berada dalam kedudukan yang sangat bahaya dan tidak selamat. Berdasarkan intelligence briefing yang saya terima, Tun Daim bersama keluarganya berisiko secara prospek untuk ditangkap, didakwa dalam mahkamah dan disumbat ke dalam penjara rakyat pada tahun 2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and game over. Pengkhianat, petualang dan perompak yang akhirnya aset-aset kekayaannya bernilai bilion-bilion US dollar dirampas dan disita oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agung. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Tabik Spring, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, Tabik Spring Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegakkan rule of law demi menyelamatkan rakyat Malaysia dan negara ini daripada jatuh bankrupt, dirompak sampai licin oleh Atok dan Tun Coklat bersama 7 keturunan mereka. Allah Maha Kuasa, Atok dan Tun Coklat yang berlagak jadi Tuhan dalam negara Malaysia merompak secara bermaharajalela sudah tidak ada kuasa. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu. Atok, Tun Coklat, wahai penyokong-penyokong parti lebay, parti perikatan, parti bunga raya dalam Malaysia. Sekian, terima kasih.